Hai, Assalamualaikum kepada anda semua. Hari ini Musik IT akan cuba untuk bercerita, dan hari ini Musik IT akan kongsikan sebuah cerita yang menarik, yaitu edisi kisah misteri, kisah kehilangan Madeleine McCann. Jom kita sama-sama mendengarnya. Kita mulakan sedikit pengenalan dengan keluarga McCann. Pasangan Gary dan Kate McCann ini adalah doktor. Mereka berdua mula bertemu pada tahun 1993 dan berkahwin 5 tahun kemudian. Seterusnya, lahirlah Madeleine pada tahun 2003 dan pasangan kembar lelaki dan perempuan pada tahun 2005. Pada 28 April 2007, keluarga McCann fly ke Portugal bersama 7 orang lagi rakan mereka. Rata-rata background mereka semua ini adalah daripada medical profession. Destinasi percutian itu bertempat di Praia da Luz, yaitu di Portugal. Kiranya satu tempat yang memang sangat sesuai untuk percutian family. Mereka semua menginap di sebuah bangunan apartemen yang sama tetapi berlainan bilik, dengan pasangan McCann tinggal di bilik apartemen bernomor 5E. Sepanjang percutian, hampir setiap malam Gary dan Kate akan menidurkan anak-anak mereka terlebih dahulu sebelum keluar untuk pergi makan malam di restoran tapas yang jaraknya hanya 55 meter dari bangunan apartemen. Perkara yang sama juga dilakukan oleh Tapas 7, yaitu gelaran diberikan media kepada 7 orang rakan pasangan McCann. Pasangan McCann dan Tapas 7 ini meninggalkan anak-anak mereka dekat apartemen masing-masing yang tidak berkunci. Bila anak sudah ditidurkan, barulah mereka keluar enjoy dan bersantai dekat restoran itu. Tapi tidaklah mereka tinggalkan begitu saja. Mereka memakai satu sistem penggiliran. Lebih kurang setiap 30 menit, salah seorang daripada mereka ini akan pergi ke apartemen untuk memeriksa serta memantau keadaan. Pada awal percutian, sistem itu berjalan dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Sehinggalah malam 3 Mei 2007, mimpi ngeri yang sebenar untuk pasangan McCann. Jam 8.30 malam, Gary dan Kate pergi ke restoran tapas, meninggalkan Madeleine serta anak kembar mereka. Pasangan McCann dan Tapas 7 enjoy, bersukaria di restoran tapas itu buat seketika. Jam 9 malam, pemantauan pertama dilakukan oleh salah seorang, yaitu Matthew Oldfield. Selepas itu, seorang demi seorang pergi memeriksa di apartemen. Keadaan normal, namun pada jam 10 malam tibalah giliran Kate. Dia memasuki apartemennya dan Kate merasa sesuatu perkara buruk berlaku. Pintu bilik, tirai serta tingkap dalam keadaan sedikit terbuka, lalu berbanding semasa dia keluar dari apartemen tersebut. Kate pun lekas masuk ke dalam bilik tidur anak-anaknya. Dia sedikit lega bila melihat si kembar masih lagi nyenyak tidur. Rasa panik terus menyelubungi Kate selepas mendapati Madeleine tiada dalam bilik tersebut. Puas Kate mencari di apartemennya, termasuklah dalam almari, dapur dan bilik mandi. Bagaimanapun Madeleine langsung tidak kelihatan. Kate menyadari anak perempuannya yang berumur 3 tahun lebih itu sudah pun hilang. Kate berpatah balik ke restoran. Dia menjerit, "Madeleine dah hilang. Mereka sudah menculik Madeleine." Keadaan terus menjadi kelam kabut. Hampir semua kaki tangan di resort itu dikerah untuk mencari Madeleine. Polis tempatan tiba pada jam 11 malam untuk mendapatkan keterangan awal daripada pasangan McCann. Siasatan penuh dilancarkan oleh polis tempatan pada keesokan paginya. Siasatan yang diketuai Inspektor Goncalo Emerald itu tertumpu kepada pemeriksaan di kawasan apartemen. Pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah seperti tanda pecah masuk, pergelutan, kehilangan barangan berharga
dan lain-lain. Jadi, memang tiada sebarang elemen penculikan. Sementara itu, pasangan McCann memang mensyaki bahawa Madeleine telah menjadi mangsa penculikan. Pada masa yang sama, mereka tidak berpuas hati dengan progres siasatan yang dijalankan oleh polis tempatan. Prosedur siasatan yang sangat lembab. Sepertinya polis tempatan itu tidak bersedia menangani kes sedemikian. Jadi sebagai langkah awal, pasangan McCann mengambil jalan tersendiri dengan menghubungi saudara mara mereka yang berada di Britain. Saudara mereka menghubungi stesen media UK. Maka bermula saat itulah kes Madeleine mendapat liputan yang meluas di seluruh dunia. Berdasarkan siasatan awal polis tempatan, satu-satunya petunjuk penting dalam kes ini adalah dua penampakan seorang lelaki misteri. Saksi pertama iaitu Jane Tanner daripada Tapas 7 mendakwa ada berselisih dengan lelaki misteri pada jam 9.15 malam. Kejadian semasa dia on the way ke apartmen. Lelaki misteri yang berambut gelap serta memakai jaket itu berjalan dalam keadaan mendukung seorang kanak-kanak seakan-akan menyerupai Madeleine. Saksi kedua pula adalah keluarga Smith yang merupakan pelancong dari Ireland. Dalam jam sekitar 10 malam, mereka mendakwa ada melihat seorang lelaki misteri sedang mendukung kanak-kanak perempuan berambut perang yang dianggarkan berusia 3 ke 4 tahun. Apa yang membezakan penampakan Jane dan keluarga Smith adalah gambaran wajah lelaki misteri tersebut. Selepas risikan serta siasatan dibuat, polis tempatan berjaya mengenal pasti lelaki misteri yang digambarkan oleh Jane Tanner adalah Robert Murad, yaitu seorang perunding hartanah berusia 34 tahun. Robert Murad yang kemudiannya ditahan telah disoleh siasat oleh pihak polis tempatan selama 19 jam. Namun, tiada sebarang bukti untuk mengaitkannya dengan kehilangan Madeleine. Meskipun dibebaskan, Robert tetap diyakini sebagai salah seorang suspek. Pasangan McCann teguh dengan pendirian mereka bahawa Madeleine telah diculik. Disebabkan masih rasa tidak berpuas hati dengan siasatan polis tempatan Portugal, mereka pun melancarkan kempen tersendiri. Salah satu daripada kempen itu adalah meminta derma, satu tindakan yang dikritik oleh pihak ramai. Dan timbullah persoalan daripada mulut-mulut orang. Salah satunya, kenapa sampai sanggup meminta derma sedangkan banyak lagi kes penculikan yang berlaku. Lebih teruk daripada kes Madeleine pun ada. Seperkara lagi, Gary dan Kate telah melancarkan satu laman web khas untuk mencari Madeleine. Sejak terciptanya laman web itu, pasangan McCann menerima banyak mesej maklumat tentang Madeleine. Namun semua maklumat itu sia-sia. Tiada satu pun yang membantu perkembangan kes. Namun, kemuncak kes ini sebenarnya adalah dengan kehadiran dua ekor anjing pengesan khas yang terlatih dari Britain bernama Eddie dan Kayla. Eddie dan Kayla yang dibawa masuk ke dalam apartmen 5A telah menyalak pada kawasan lantai sofa yang berdekatan dengan tingkap ruang tamu. Seterusnya, dua ekor anjing itu ada mengesan bau pada bahagian but kereta yang disewa oleh pasangan McCann 3 minggu selepas kehilangan Madeleine. Sebab itu, Inspektor Goncalo Emerald mengemukakan teori awal bahawa Madeleine telah mati akibat satu insiden yang tidak disengajakan, iaitu terjatuh di bahagian lantai sofa ruang tamu. Pasangan McCann yang panik telah bertindak melupuskan mayat Madeleine di tempat lain. Pasangan McCann kemudian ditahan untuk disoal siasat. Atas nasihat peguam, mereka berdua tidak menjawab soalan meskipun sesi soal jawab berjalan berjam-jam lamanya. Satu lagi teori lain daripada pasangan McCann ini, dan termasuklah Tapas 7, mereka sengaja cover up kematian Madeleine. Semua tindakan sudah dirancang dari awal lagi. Masing-masing ingin lepaskan tengkuk. Maklumlah, diorang semua ini golongan yang sangat educated. Kalau kantoi, habislah reputasi mereka. Pada bulan Oktober 2007, tiada angin, tiada ribut, Inspektor Goncalo Emerald telah diberhentikan daripada mengetahui siasatan
kes kehilangan Madeleine. Roncallo begitu kecewa kerana dialah yang membina siasatan dari awal. Inspektor Paulo Rebelo kemudian dinamakan sebagai pengganti Roncallo. Seterusnya pasangan McCann dan Robert Murat digugurkan sebagai suspek ekoran tiada sebarang bukti forensik yang kukuh untuk mengaitkan mereka. Pada bulan Mei 2011, pihak berkuasa UK telah mengumumkan satu kertas siasatan baru kes Madeleine akan dijalankan. Siasatan yang dinamakan sebagai Operasi Grange. Itu dianggotai oleh rata-rata detektif yang berpengalaman. Perkara pertama sekali yang pasukan penyiasat ini buat adalah meneliti fail siasatan polis tempatan Portugal. Mereka mendapati terlampau banyak lompong dalam siasatan kes tersebut. Dipendekkan cerita, pasukan penyiasat ini memperoleh maklumat tentang stranger yang berada di luar blok apartemen 5A sepanjang minggu kejadian. Dia dilihat sedang memerhatikan keadaan sekeliling. Harus diingatkan, kes rompakan sering berlaku di kawasan resort itu. Maka tercetus teori rompakan. Berkemungkinan Madeleine terbangun semasa kejadian rompakan berlaku hingga menyebabkan perompak itu diserang rasa panik. Jadi dia pun membawa Madeleine pergi. Sehingga ke hari ini, apa sebenarnya yang berlaku terhadap Madeleine masih lagi kekal sebagai misteri. Adakah benar dia diculik atau sekadar konspirasi pasangan McCann untuk menutup jenayah yang mereka telah buat? Satu bukti penting yang masih lagi gagal untuk ditemui menyebabkan kes ini dianggap adalah paling kontroversi serta sukar untuk diselesaikan. Baiklah, rasanya itu saja perkongsian cerita daripada Mustika IT. Jika anda inginkan perkongsian lagi daripada Mustika IT, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih.